Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan buat perbentangan bahagian A, soalan 3 iaitu penyebaran pengaruh India bersifat penetration Pasifik dan penerimaan budaya dilakukan secara en blok di Asia Tenggara. Buat satu analisis terhadap kerelevanan kesan tersebut dari segi politik, agama dan ilmu pengetahuan di semenanjung Tanah Melayu. Okey, nama ahli kumpulan yang saya Nur Farhana binti Abdul Ghani, Auni Nabilah binti Muhammad Nizam, Nik Siti Nur Nabilah binti Muhammad Nawi dan Nurul Aina binti Muhammad Nur. Okey, kita akan lihat dari segi pengenalan. Okey, berdasarkan kepada pernyataan soalan ini, kami memfokuskan perbincangan ini kepada semenanjung Tanah Melayu khusus di Kedah Tua. Okey, berbalik kepada kepada pernyataan penyebaran pengaruh India bersifat penetration Pasifik dan penerimaan budaya dilakukan secara en blok di Asia Tenggara jika merujuk kepada Kedah Tua adalah tidak relevan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan penetration Pasifik? Okey, penetration Pasifik adalah penyebaran pengaruh Hindu-Buddha yang bersifat tenang. Okey, en blok pula penyebaran budaya secara menyeluruh iaitu budaya Hindu-Buddha jugalah. Okey, menurut NGCOM, menerusi teori ekonomi atau teori Vaishya, penyebaran budaya di Asia Tenggara berlaku secara damai iaitu merujuk kepada penetration Pasifik. Okey, manakala dari segi en blok pula perkara ini diketengahkan oleh Nik Hassan Suhaimi iaitu walaupun penduduk di Kedah Tua menerima kebudayaan India, kebudayaan tersebut tidak diterima secara en blok. Wujud daya inovasi oleh penduduk tempatan apabila kebudayaan dan kesenian India yang diterima diubah suai mengikut kesenian mereka. Okey, pandangan Nik Hassan Suhaimi ini juga dikembangkan daripada perkara yang dikemukakan oleh Lam. Okey, berdasarkan kepada pernyataan ini, jelas kita dapat lihat bahawa Kedah Tua sebenarnya telah mengalami proses akulturasi budaya yang perlihatkan berlakunya manifestasi daripada kebudayaan masyarakat pribumi di Kedah Tua. Okey, sekaligus pernyataan ini telah mengetepikan pandangan yang dikemukakan oleh Watts iaitu dia mengatakan wujudnya koloni India di Kedah Tua. Okey, kedudukan Kedah Tua di pesisir pantai, di pesisir semenanjung Tanah Melayu juga telah membuktikan bahawa negeri ini sebenarnya sebuah kota pelabuhan interport yang terpenting pada zaman moden awal. Okey, menurut Nasha Roziadi Kau et al., Kedah Tua ni mula wujud pada kurun ke-2 Masihi dan terus berkembang sehingga kurun ke-14 Masihi. Okey, Kedah Tua ni menjadi perhatian dalam perbincangan kami kerana hasil pada kajian kami terdapat banyak andaian yang dikemukakan oleh pengkaji dan sehingga ada yang tidak jelas tentang asal-usul Kedah Tua itu sendiri. Okey, jadi terdapat pelbagai penemuan arkeologi seperti runtuhan candi Hindu-Buddha dan prasasti ringkas yang menjadi perbahasan pengkaji sehingga kepada hari ini. Okey, ini adalah kedudukan Kedah Tua yang kita dapat lihat di mana Kedah Tua terletak di pesisir semenanjung Tanah Melayu dan jika kita lihat India tu dia berada di sebelah kiri saya lah. Okey, jadi kita dapat lihat bahawa pedagang India yang datang ke Tanah Melayu ni akan menjadikan Kedah Tua tu adalah tempat persinggahan terakhir mereka dan disebabkan itu banyak pedagang India yang datang ke Kedah Tua. Okey, seterusnya kita akan lihat sejarah tapak arkeologi Lembah Bujang. Okey, saya akan perlihatkan tontonan video ini. Ini ialah hilang sikit dengan corak lah, warna kuning dan pertama kali dijumpai lah. Seorang tentara putih Cina iaitu Ising, dan dia pernah singgah di satu tempat bernama Cerjian. Menurut pakar-pakar sekarang, mereka berpendapat ini mungkin adalah Kedah purba. Daripada hasil dijumpai, kalau tinggal kita dapat lihat bahawa
Ianya mempunyai hubungan dengan negara timur dan juga barat. Jadi maknanya Lembah Bujang merupakan pusat perdagangan yang penting bergunakan dalam pengendalian. Bahawa yang kerana tadi kita buatkan adalah sebuah kompleks bandar yang mempunyai berbagai bangunan. Pengaruh India tidak sepenuh berapa, bahkan ada campuran daripada Sriwijaya, Pakatan dan juga daripada Tiga Selatan. Dan apa yang menarik kajian USM ialah kita juga menemui tapak Senyap 40 km daripada sini dengan relau yang masih lengkap yang digalakkan daripada abad keempat, abad ke-12. Bermakna Kedah Tua bukan sebagaimana sebelum ini dipercayai lebih kurang 400 km ini, tetapi dengan rekod Jenyang dia lebih kepada 1000 km. Usaha sendiri ini ada untuk membuktikan bahawa pelabuhan Lembah Bujang adalah maju. Bilanglah asyuran, kekayaan milik kerajaan Kedah Tua melalui pelabuhannya Lembah Bujang. Okey, itu sahaja tayangan video berkaitan dengan perjumpaan bahan arkeologi di Lembah Bujang, di mana masih lagi terdapat banyak perbahasan oleh pengkaji-pengkaji. Okey, seterusnya. Okey, kita akan lihat konsep apa itu Indianisasi. Okey, Indianisasi merujuk kepada kemasukan pengaruh Hindu-Buddha. Okey, Indianisasi menurut G. Cordes dalam The Indianized States of Southeast Asia adalah seperti berikut, tapi saya akan ringkaskan apa yang diperkatakan oleh beliau. Okey, berdasarkan kepada definisi ini dapat saya rumuskan Indianisasi menurut Cordes ni ada 7 ciri. Okey, jika salah satu tak ada kriteria ni, maka sesebuah tempat itu tidak akan dikatakan mengalami Indianisasi lah. Okey, yang pertama, konsep sistem beraja India. Kedua, penerimaan agama Hindu-Buddha. Ketiga, adaptasi mitologi Purana dalam sastra tempatan. Seterusnya, aplikasi Dharma Sastra dalam perundangan dan cara hidup. Penggunaan bahasa Sanskrit prasasti. Penggunaan kalender Saka dan juga adaptasi sistem penulisan India. Okey, seterusnya, berdasarkan kepada 7 ciri Indianisasi yang telah dikemukakan oleh Cordes tu, dapat kita lihat bahawa Kedah Tua hanya memenuhi ataupun hanya ada ciri kedua, iaitu penerimaan agama Hindu-Buddha walaupun tidak secara en blok. Okey, hal ini membuktikan Indianisasi Kedah Tua tidak mengalami proses Indianisasi, tetapi telah mengalami evolusi budaya atau proses akulturasi kebudayaan seperti yang diketengahkan oleh Nasha Roziadi, Kau et al. Dalam Pensejarahan Kedah Tua, Satu Kritikan Sumber dan Tafsiran. Okey, kita akan lihat pula dari segi teori. Teori, jika kita sebut tentang proses Indianisasi di Kedah Tua, ada 2 teori yang boleh dikaitkan, iaitu teori kolonialisasi dan juga teori kebudayaan. Okey, tapi perbincangan kami ini akan menjurus kepada teori pembudayaan yang dipelopori oleh Nik Hassan Suhaimi. Okey, mengapa kami kemukakan teori ini? Kami ketengahkan teori ini kerana dia bersesuaian dan menepati perbincangan kumpulan kami mengenai Kedah Tua yang tidak berlaku secara en blok. Okey, teori ini menjelaskan penduduk tempatan bercampur gaul, mengubah suai dan sesetengahnya direka untuk disesuaikan dengan masyarakat tempatan. Okey, namun begitu, dari aspek kemasukan yang bersifat penetration Pasifik seperti yang telah dikemukakan oleh NJCOM, jelas kita dapat lihat bahawa kemasukan secara penetration Pasifik ini adalah relevan kerana kemasukan pengaruh India ke Kedah Tua menerusi perdagangan. Okey, pernyataan ini juga turut dibuktikan dengan jumpaan arca Buddha di Sungai Mas dan sekaligus menginterpretasikan bahawa Sungai Mas merupakan pusat kerajaan dan pelabuhan interport yang terawal di Kedah Tua dari kurun ke-5 sehingga ke-10 Masihi. Okey, jadi sekali lagi saya menegaskan bahawa penyebaran pengaruh India bersifat penetration Pasifik adalah relevan, tetapi penyebaran ataupun penerimaan budaya yang berlaku di Kedah Tua bukan secara en blok. Okey, jadi secara en blok itu tidak relevan. Hal ini dikukuhkan lagi berdasarkan kepada penumpuan 3 aspek utama, iaitu politik, agama dan ilmu pengetahuan di Kedah Tua.
Okey, jadi saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, kita akan melihat pengaruh Hindu-Buddha dari aspek politik. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, kita akan melihat konsep Jiwa Raja yang diamalkan di India. Konsep Jiwa Raja iaitu raja dianggap sebagai keturunan atau peningisan Dewa Siva, Dewa Vishnu sekaligus sebagai inkarnasi Dewa Buddha Mahayana. Oleh itu, raja mewakili Tuhan di muka bumi. Rakyat dituntut menjadi hamba kepada raja dan golongan bangsawan. Raja mempunyai daulat dan kesaktian. Oleh itu, rakyat ni perlu patuh meskipun undang-undang tersebut zalim ataupun tidak berperkemanusiaan. Seterusnya, adanya sistem kasta. Terdapat 4 tingkat iaitu paling tinggi Brahmin, diikuti oleh Kshatriya, Vaisya dan Sudra. Doktrin Hindu ini meletakkan manusia mengikut tarafnya, iaitu terdapat stratifikasi sosial, iaitu taraf manusia ini ditentukan berdasarkan pekerjaannya. Jadi, dari aspek denda pula dijatuhkan berdasarkan kasta juga. Contohnya kesalahan memfitnah dan menyerang. Sekiranya pesalah dan mangsa daripada kasta yang sama, dendanya sebanyak Rp250 sahaja. Tetapi jika Brahmin memfitnah Sudra, hanya dikenakan 250. Tetapi jika Sudra ini didapati bersalah iaitu memfitnah, maka Sudra ini akan dibunuh. Begitu juga dengan adat, semakin tinggi darjat, maka semakin istimewa. Manakala bagi seseorang yang rendah darjatnya, contohnya daripada kasta Sudra, mereka mempunyai bebanan besar ke atas bahunya. Okey. Seterusnya kita akan melihat sistem politik di Kedah Tua. Okey, di Kedah Tua ini adanya dua pengaruh yang besar, iaitu kita melihat Kedah Tua di bawah naungan Kerajaan Sriwijaya. Aichi menyatakan semasa singgah di Cica iaitu Kedah Tua pada 670 tahun, Cica merupakan kerajaan yang bebas. Tetapi semasa perjalanan pulang ke China pada tahun 685, Aichi melaporkan Cica dan kerajaan Melayu ini sudah pun berada di bawah kerajaan Sriwijaya. Ini menunjukkan perairan di Kedah Tua ini penting bagi pelayar dan pedagang kerana kita boleh lihatlah Aichi ni singgah sebanyak 2 kali semasa dia pergi ke India dan semasa dia pulang ke China. Seterusnya, Kedah Tua di bawah naungan kerajaan Suwarnabhumi. Terdapat 4 prasasti yang memberikan gambaran mengenai status politik di Kedah Tua dan kepentingan Kedah Tua kepada kerajaan mereka, iaitu kepingan Gangsa Liden besar, kepingan Gangsa Liden kecil, prasasti singkat Virajendra dan prasasti Tanjur. Prasasti tersebut dikeluarkan oleh raja-raja kerajaan Chola sahaja. Oleh itu, kesemua prasasti tersebut beberapa kali menyebut pemerintah Suwarnabhumi sebagai pemerintah Kedah. Dan seterusnya, okey. Jadi ini adalah bukti berdasarkan prasasti yang saya katakan tadi, Suwarnabhumi telah pun menakluki Kedah. Okey, untuk prasasti ini dia merupakan satu dokumen rasmi yang boleh dipercayai kerana ia hanya dikeluarkan oleh golongan pemerintah dan golongan bangsawan. Tambahan pula, prasasti ini dia telah pun dipahat. Jadi agak sukarlah untuk kita meminda ataupun mengubah slide seperti epik ataupun kitab-kitab lain kan. Seterusnya saya akan berbincangkan sedikitlah tentang membincangkan sedikitlah tentang prasasti ini yang menyebut Suwarnabhumi ini merupakan penakluk Kedah Tua, iaitu dalam kepingan yang pertama iaitu Raja Suwarnabhumi iaitu Maravijoyo Tunggavarman merupakan pemerintah Sriwijaya dan Kataha. Seterusnya dalam prasasti Tanjur juga dinyatakan Raja Suwarnabhumi sebagai Kadarata Sanai yang maksud Raja Kadara.
Seterusnya, Prasti singkat Virajendra. Virajendra telah pun menakluk Kadaram bagi pihak Raja Kadaram yang meminta bantuannya. Raja Kadaram ini merupakan gelaran bagi Raja Suwarnabhumi. Seterusnya, prasasti yang keempat, Raja Suwarnabhumi sebagai Kadarata Arayan yang bermaksud Raja Kadara. Dan dalam prasasti ini juga nyatakan Raja Kidara Arayan merupakan pemerintah Kedah dan Sriwijaya. Seterusnya, apa yang dapat saya rumuskan bahawa jelaslah Kedah Tua merupakan taklukan kerajaan Suwarnabhumi berdasarkan sumber penulisan Cina. Misalkan Cina, Kedah Tua masih lagi di bawah naungan kerajaan Suwarnabhumi sehingga kurun ke-13. Kerana pada saya dapati bahawa terdapat sehingga pasti yang keempat ni saja yang menyatakan Kedah Suwarnabhumi ini memerintah Kedah Tua. Tapi berdasarkan tulisan Cina, Suwarnabhumi ini telah pun memerintah Kedah Tua sehingga kurun ke-13. Jadi kita boleh katakan Kedah Tua ini sering di bawah naungan kerajaan yang kuat. Kesimpulannya, politik dari India tidak wujud kerana tiada empayar dari India yang menguasai Kedah Tua pada waktu tersebut, kerana kedua-dua kuasa besar tersebut juga menerima Hindu-Buddha yang berkembang sekitar 7 hingga 8 Masihi di Kerajaan Sriwijaya, manakala 9 hingga 13 Masihi di Suwarnabhumi. Kemungkinan dua kuasa besar ini hanya menumpukan perhatian kepada untuk memperkembangkan ekonomi mereka sahaja. Oleh itu, mereka tidak berminat untuk menguasai politik. Itu tidak berminatlah untuk campur tangan dalam politik di Kedah. Tambahan pula, plastik ini tidak ditemui di Kedah Tua dan disebabkan itulah kami menegaskan tiada struktur politik India di Kedah Tua. Terusnya, lokasi Kedah Tua dan penerimaan konsep beraja di India. Jane S. Allen menyatakan penempatan Kedah Tua terletak di kawasan kedalaman yang berfungsi membekalkan komoditi kepada penempatan pesisir untuk diperdagangkan. Oleh itu, sudah pasti sesebuah kerajaan maritim ingin menakluki Kedah Tua kerana tertarik dengan kekayaan bahari mentah seperti damar, rotan dan biji timah. Tambahan pula, perkembangan Kedah Tua sebagai pusat interpretasi kerana kedudukan geografi dan lokasinya yang strategik. Contohnya kita Gunung Jerai sebagai panduan kepada kapal dagang untuk keluar masuk pada waktu malam melalui nyalakan api. Lam juga menyatakan jumlah penduduk di Kedah Tua adalah tidak terlalu besar. Kedah Tua mungkin mempunyai struktur pentadbiran yang ringkas. Oleh itu, pemerintahan berbentuk chiefdom sesuai digunakan di Kedah Tua kerana strategisasi sosial yang ringkas dan pembahagian tenaga kerja yang kurang jelas. Okey, sedikit berkenaan tentang pembahagian kerja di India. Sekiranya orang kasta sudra, mereka akan bekerja dalam bidang perkhidmatan. Contohnya dalam gunting rambut. Lepas saya bekerja dalam bidang perdagangan. Jadi sebenarnya sebelum abad ke-5, Kedah Tua masih lagi dipimpin oleh seorang chiefdom ataupun kedua puak. Kedua puak ini bergelar para datuk ketiga era kerajaan Sriwijaya. Terusnya, merujuk James S. Allen, sistem pemerintahan beraja paling awal dikenal pasti pada kurun ke-16 sehingga ke-17. Berdasarkan penemuan arkeologi dan sumber petulis, terbuktilah kerajaan-kerajaan Sriwijaya dan Suwarnabhumi memiliki struktur politik yang beradaptasi daripada sistem di India berdasarkan kepada bentuk stratifikasi yang wujud, struktur pentadbiran yang diamalkan, konsep Divaraja dan pengaruh golongan Brahman di istana. Walau bagaimanapun, kewujudan stratifikasi sosial dan struktur pentadbiran dan raja-raja yang memerintah di Kedah Tua seperti India masih tiada bukti yang kukuh sehingga hari ini. Oleh itu, walaupun wujud pemerintah yang menerima iaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Suwarnabhumi, mereka tidak semestinya menyebarkan pengaruh Hindu-Buddha kepada rakyatnya. Jadi kami tidak bersetuju dengan penerimaan sistem politik India di Kedah
tua. Kesimpulannya, aspek lokasi dan kegiatan ekonomi memainkan peranan yang penting juga untuk menentukan struktur politik sesebuah negara. Sekian daripada saya. Okey, seterusnya kita lihat kepada aspek agama dan kepercayaan. Pada awalnya, masyarakat awal di Asia Tenggara mengamalkan kepercayaan animisme dalam kehidupan seharian mereka. Setelah kedatangan pengaruh-pengaruh agama Hindu-Buddha, masyarakat awal di Asia Tenggara mula beralih daripada menganuti kepercayaan animisme kepada menganuti agama Hindu-Buddha. Okey, di samping itu juga, masyarakat di kesemua kerajaan selatan Sumatera dan Jawa mengamalkan agama Hindu-Buddha. Hal ini tidak lagi dapat dipertikaikan berdasarkan kepada jumlah penemuan arkeologi yang memiliki pengaruh Hindu-Buddha yang amat banyak. Walau bagaimanapun, perkembangan agama Hindu-Buddha ini hanya berlaku dan lebih tertumpu pada orang atasan iaitu golongan pemerintah, manakala golongan bawahan masih lagi mengamalkan kepercayaan terhadap kepercayaan animisme. Okey, penyebaran agama Hindu-Buddha ini juga telah membawa kepada pembinaan candi-candi yang berfungsi sebagai tempat penyembahan, pemujaan roh nenek moyang. Sebagai contoh, Candi Shiva di pergunungan Daeng. Okey, pembinaan candi-candi ini sekaligus boleh dijadikan bukti bahawa agama Hindu-Buddha pernah dianuti oleh masyarakat di Asia Tenggara. Okey. Penemuan tersebut terdiri pada candi dan arca yang jelas menampakkan latar belakang sosial budaya masyarakat di Jawa dan selatan Sumatera yang beradaptasi dengan kebudayaan India. Berikut merupakan penemuan candi yang dijumpai di Lembah Bujang. Okey. Di Kedah Tua ataupun dikenali sebagai Lembah Bujang telah berlaku penemuan tapak candi. Okey, namun penemuan arkeologi berunsurkan penerimaan pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat masih belum ditemui. Penemuan candi ini hanya bersifat sementara dan bukannya dibina oleh masyarakat tempatan kerana tiada sentuhan lokal genius. Berdasarkan Abdul Rahman Abdullah, menurut pandangan H.G. Wallace, binaan yang ditemui di Lembah Bujang adalah merupakan kuil-kuil Hindu atau Buddha yang mempunyai tiruan daripada kuil-kuil India Selatan. Perkara ini menunjukkan bahawa tiada proses akulturasi yang berlaku dan para pedagang yang membina kuil-kuil tersebut bagi tujuan agama mereka. Selain itu, candi dan arca yang bersaiz kecil melihatkan fungsinya yang bersifat sementara dan tidak kekal. Perkara ini membawa kepada peranan utama Waisal dalam menyebarkan agama Hindu di semenanjung Tanah Melayu. Ekoran penemuan kuil-kuil tersebut lebih jelas menunjukkan sifat keindiaan dan tidak bersifat endok kerana tiada sentuhan daripada masyarakat tempatan. Okey, hasil daripada kajian-kajian arkeologi yang dijalankan di Lembah Bujang ini ditemui banyak candi seperti candi batu Pahat, Candi Pengkalan Bujang, Candi Bendan, Dalam, Candi Sungai Batu dan sebagainya. Okey, candi-candi yang lebih tua dibina lebih dekat dengan pelabuhan. Bukti ini jelas menguatkan hujah bahawa kawasan Kedah Tua merupakan sebuah pelabuhan entry port yang dikunjungi oleh pedagang India pada satu ketika dulu. Okey. Walau bagaimanapun, berdasarkan pandangan lab yang seterusnya dikembangkan lagi oleh Nik Hassan Suhaimi Nik Abdul Rahman yang berpendapat bahawa walaupun penduduk di Kedah Tua menerima India, kebudayaan tersebut tidak diterima secara menyeluruh. Ini kerana budaya inovasi penduduk tempatan apabila kebudayaan dan kesenian di India diterima mengikut kesesuaian mereka. Walaupun wujud perbezaan dari segi mekanisme dan penerimaan kebudayaan oleh sarjana-sarjana tersebut, kesemua mereka menerima bahawa kesemua penemuan
Dan acar dan candi Hindu-Buddha ini merupakan hasil tangan tempatan. Oleh itu, berbalik kepada sentuhan lokal genius, adaptasi terhadap kebudayaan India oleh sesebuah masyarakat memerlukan kebudayaan lokal genius yang memiliki tahap perkembangan yang tinggi dan memiliki kebudayaan material yang sama dengan kebudayaan India. Dengan ciri-ciri yang tersebut yang wujud pada kota-kota awal Kedah Tua yang memiliki organisasi politik yang amat ringkas dan substruktur ekonomi yang kurang kukuh menyebabkan kebudayaan India tu lebih kompleks dan tidak berasimilasikan dengan kebudayaan lokal jenis penduduk di Kedah Tua. Kemungkinan besar juga ketika berkembangnya tamadun Hindu-Buddha di Asia Tenggara, masyarakat di Kedah Tua kekal sebagai masyarakat animisme. Berikut merupakan lokasi kedudukan candi di Kedah Tua. Seterusnya, saya serahkan kepada komentar yang lain. Seterusnya kita lihat dari aspek ilmu pengetahuan. Dari segi ilmu pengetahuan, pengaruh India yang terbesar dapat dilihat dalam aspek penggunaan bahasa Sanskrit, iaitu memperkenalkan dan mendaulatkan bahasa Sanskrit sebagai bahasa intelektual. Misalnya di Nusantara, dengan pengaliran bahasa Sanskrit ini, ia telah memperkaya bahasa pribumi seperti bahasa Melayu kuno yang terpakai di Sumatera dan bahasa Jawa kuno di Jawa. Bahasa Sanskrit ini juga telah memperkaya bidang kesusasteraan yang banyak bertolak dari dua buah epik India, iaitu Ramayana dan Mahabharata. Buktinya kita lihat di Kemboja dan Champa, terdapat karya-karya sastera tentangnya tetapi dari prasasti dan inskripsi. Slide seterusnya. Berikut merupakan karya dua epik India, iaitu Ramayana dan Mahabharata. Hal ini dapat dilihat dengan kewujudan prasasti seperti prasasti Telaga Batu, prasasti Kelurak, prasasti Sojo Merlo dan ratusan lagi. Kesemuanya prasasti tersebut telah menggunakan aksara India Selatan yang diubah suai berdasarkan kesesuaian tempatan. Aksara India yang diadaptasi tersebut akan berkembang menjadi aksara Jawa kuno. Adaptasi terhadap penggunaan aksara tersebut membuktikan tahap penembusan kebudayaan India di kawasan tersebut. Namun, perkara ini tidak berlaku di Semenanjung Tanah Melayu, terutamanya Kedah Tua. Slide seterusnya. Dari segi bahasa Sanskrit dan adaptasi sistem tulisan India, di Kedah Tua masih belum dibuktikan bahawa wujudnya penggunaan bahasa dan aksara tersebut. Prasasti-prasasti Sanskrit yang beraksara Pallava yang ditemui di Lembah Bujang pula cuma dibawa oleh pedagang India. Contohnya prasasti di Curug Tok Pun. Prasasti ini didokumentasi oleh Kolonel James Law yang merupakan pegawai tentera British pada ketika itu. Dan Law ini telah menjumpai ekspresi Buddha Gupta di seberang perai, iaitu Curug Tok Pun, dan dipercayai deskripsi ini ditulis sebagai memperingati seorang ahli pelayaran dari benua India yang bernama Buddha Gupta. Di samping itu juga, dari aspek pengaruh Dharmamastras dan Purana dalam karya tempatan masih belum ditemui sebarang bukti penulisan bahawanya karya ini dan hukum tersebut diguna pakai di Kedah Tua. Oleh sebab itu, dari segi ilmu pengetahuan di Kedah Tua ini tidak dapat dibuktikan bahawa penggunaan bahasa Sanskrit tersebut. Slide seterusnya. Seterusnya huraian kita kumpulan kami
bersependapat bahawa Kedah Tua ini tidak mengalami proses indialisasi berdasarkan kepada perbincangan yang telah dilakukan tadi. Walaupun terdapat beberapa penemuan seperti arca, seramik dan sebagainya, namun perkara ini tidak menjadi satu kekeliruan kerana Kedah Tua merupakan sebuah pusat pelaburan intraport yang maju seperti yang telah digambarkan dalam catatan pengembara dari India, China dan Timur Tengah. Hal ini juga turut diketengahkan oleh Nik Hassan Suhaimi bahawa Sungai Mas bermula dengan sebuah pertempatan kecil dan seterusnya berkembang menjadi tempat persinggahan kapal dagang dari India. Oleh itu, berbalik kepada andaian dan oleh beberapa pengkaji di Kedah Tua telah memberi jawapan kepada kami semua bahawa Kedah Tua sememangnya pernah menerima pengaruh Hindu-Buddha tetapi hanya kepada golongan bangsawan sahaja dan tidak diwajibkan kepada semua penduduk. Disebabkan itulah hasil kesenian di Lembah Bujang ini masih menunjukkan terdapatnya sentuhan budaya tempatan. Okey, slide seterusnya. Okey, kesimpulannya dapat kami simpulkan penyebaran pengaruh India ke Kedah Tua telah berlaku secara penetration Pasifik tetapi tidak diterima secara en blok oleh masyarakatnya. Hal ini kerana terdapatnya beberapa perbezaan pada pelbagai aspek seperti politik dan kesenian antara Kedah Tua dengan India. Perbezaan ini menunjukkan bahawa kemasukan secara tenang itu lebih mempengaruhi golongan atasan dan bebas kepada sesiapa sahaja untuk menganutinya. Jelaslah bahawa budaya India ini tidak diterima di Kedah Tua secara en blok pada ketika itu. Okey, seterusnya. Okey, ini merupakan rujukan kumpulan kami. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.